Ha? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, terima kasih Allah kerana masih mentakdirkan kebaikan untuk diri kita. Sebenarnya kebolehan untuk berada di rumah Allah, menjadi tetamunya, adalah rezeki dan anugerah yang Allah Ta'ala tak bagi kepada semua orang. Jadi syukur bila kita mampu berupaya untuk berbuat kebaikan, sebab semuanya berpunca daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila mana kita bersyukur, sistem dan peraturan Allah yang benar dan kekal benar sehingga ke hari kiamat ialah la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, nescaya aku akan tambah. Moga Allah Ta'ala memasukkan kita di kalangan hamba-Nya yang bersyukur. Mereka-mereka yang belum niat i'tikaf, eloklah berbuat demikian. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Moga duduk kita, duduk saja dah jadi ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak niat apa lagi? Niat menunggu solat Isyak, dapat pahala menunggu solat Isyak. Nak niat apa lagi? Niat duduk dalam majlis ilmu. Moga Allah Ta'ala memberi semua kelebihan berada dalam majlis ilmu, dan moga Allah Ta'ala memberi faham dan mengupayakan kita mengamalkan apa yang kita fahami. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, cari niat-niat yang lain. Tuan-tuan niatkan, Allah Ta'ala bagi ikut niat kita. Lagi banyak niat, maka lagi banyak ganjaran pahala yang Allah Ta'ala berikan. Walaupun pada hakikatnya kita hanya melakukan satu perbuatan saja pada waktu ini. Begitulah pemurahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak niat tak jadi ibadat, sebab syarat pertama jadi ibadat adalah niat. Tak niat jadi adat, niat jadi ibadat, salah niat jadi maksiat. Puncanya niat saja. Sebab itu Allah Ta'ala tak tengok tempat lain, Allah Ta'ala tengok hati kita. Apa keistimewaan hati kita? Sebab hati adalah tempat niat. Sebelum kita teruskan dengan kitab kita, marilah sama-sama kita bawa harta yang sangat bernilai ini kembali kepada penciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikrullah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan mengingati Allah, nescaya hati akan menjadi tenang, insyaAllah. Fasubhana man la yaqdiru al-khalqu qadrahu wa man huwa fawqa al-'arshi fardun muwahhadu malikun 'ala 'arshi as-samaa'i muhaiminu لعزته تعنو الوجوه وتسجد فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعنو الوجوه وتسجد فسبحان من لا يقدر الخلق قدره
ومن هو فوق العرش فرد موحد مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعلو الوجوه وتسجد حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله ليس لها من دون الله كاشفا ليس لها من دون كاشفا ليس لها من دون الله كاشفا ليس لها من دون كاشفا ليس لها من دون الله كاشفا ليس لها من دون كاشفا لا إله إلا الله والملك الحق المبين محمد لله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله والملك الحق المبين محمد لله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله والملك الحق المبين محمد لله صادق الوعد الآمين أستغفر الله كان توابا أستغفر الله إن 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 الله كان توابا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا
والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. Alhamdulillah. InsyaAllah kita sambung lagi dengan kitab Bimbingan Mukminin pada mencari redha Rabbul Alamin. Kita berbicara tentang rawatan kepada penyakit marah. Baik, saya ambil sikit slide yang ini, kita berhenti di sini dahulu. Iaitu rawatannya, kata Imam Ghazali, untuk nak merawat penyakit marah ini, iaitu amat sukar. Maksudnya payah, maksudnya kan, payah. Tapi bukan mustahil. Lagi payah, lagi kuat mujahadah, lagi besar ganjaran dia. Kerana puncanya daripada hati. Sebab tuan-tuan sekalian, hati kita ni, kita dah lama terbentuk. Maksudnya kadang-kadang terbentuk dengan sebab kita waris daripada ibu dan ayah kita. Mungkin ibu dan ayah kita jenis pemarah, maksudnya mai kat kita pun waris, maksudnya. Tapi tuan-tuan jangan bimbang kalau ikut pakar, dalam 15% saja faktor hereditary menyumbang kepada penyakit, sama ada penyakit fizikal ataupun penyakit mental. Maksudnya yang selebihnya bergantung kepada environment ataupun diri kita, maksudnya. Tapi kena lebih berjaga-jaga. Kalau kita tahu ayah kita jenis pemarah, macam juga ayah kita jenis kencing manis, mak jenis kencing manis, bukan semestinya kita dapat kencing manis. Tapi maksudnya kena lebih precaution lah, maksudnya berbanding dengan orang lain. Jangan salahkan mak dan ayah pula. Ustaz, tok orang saya mati umur 50 kencing manis. Ayah saya pun Ustaz lebih kurang 50 mati kencing manis. Mak pun sama. Saya pun Ustaz lebih kurang tu agak mati kencing. Tuan-tuan sekalian, nanti tuan-tuan berdosa kat anak-anak. Sebab bila tuan-tuan cakap macam tu, mai kat anak pun dia cakap macam tu juga. Sepatutnya we have to put a full stop. Bila sampai kat kita kena usaha. Sampai kat aku je, aku nak berhenti tradisi ni. Maksudnya jaga dia elok makan kita, minum kita, insya-Allah. Mana ada Tuhan kata keturunan ni keturunan kencing manis? Ada? Mana ada kata ada? Maksudnya kalau ada ibu dan ayah kita macam tu, kita kena bagi perhatian yang lebih. Jaga sikit makan minum kita. Dan tuan-tuan sekalian, jadi terbentuknya macam tu. Lepas tu kita lahir, kita dibentuk dengan environment yang macam tu. Akhirnya dia dah lama sebati dengan hati kita. Sebab tu orang kata kalau seseorang itu berubah tiba-tiba jadi baik, pelik maksudnya. Tapi kalau tiba-tiba berubah jadi jahat, tak apa. Memang normal. Ada orang tiba-tiba jadi jahat. Tapi kalau tiba-tiba dia jahat, tiba-tiba jadi baik, tuan-tuan jaga-jaga. Maksudnya boleh tak? Boleh, tapi pelik sikit. Ni nak bagi tahu. Sebab apa? Sebab dia dah jadi tabiat. Bila dah jadi tabiat, nak berubah jadi payah. Maksudnya dia kena latih, dia kena mujahadah, dia kena lawan. Bukan kata tak boleh, bukan kata tak boleh. Cuma it needs a greater struggle. Dia memerlukan struggle yang lebih, maksudnya. Dan yang kedua, marah ni tuan-tuan sekalian, katanya pemarah ni kadang-kadang dia sifat nafsu. Sifat nafsu maksudnya fitrah kita, lebih kurang kita kata default setting. Default setting kita memang mudah nak marah, maksudnya mudah nak marah. Itu sifat nafsu. Sebab tu payah sikit nak ubah, nak latih. Sebab tu ganjaran besar kalau kita boleh train nafsu kita untuk menahan marah. Sebab payah. Orang tahan marah ni tuan-tuan sekalian, syurga dia seluas langit dan bumi. Syurga dia seluas langit dan bumi. Wal kaziminal ghaiz, orang yang tahan marah, syurga dia Tuhan bagi seluas langit dan bumi. Luas mana langit dan bumi, tuan-tuan sekalian? Setakat ni tak ada lagi siapa yang boleh sentuh langit. Orang keluar daripada galaksi, matahari paling besar, jumpa galaksi lain, matahari menjadi sebutir pasir saja. Tapi masih bawah langit. Masih bawah langit. Maksudnya kalau Allah Ta'ala kata syurga untuk orang tahan marah ni,
maksudnya syurga yang sangat luas, ganjaran juga sangat besar. Tapi tuan-tuan sekalian, kena mujahadah, kena mujahadah. Baik, jika dibiarkan, kalau kita tak rawat, penyakit jiwanya akan menjadi kronik, dimakan oleh hasad dan dengki, dan semakin hari semakin kukuh, semakin teruk, semakin parah, sehingga ia tiada kuasa lagi untuk menyembunyikannya atau menunjukkan kebaikan sama sekali. Malah semua tabir kebaikan akan dilanggarnya, dan jadilah sikap permusuhan itu jelas sejelas-jelasnya. Dia kalau kita simpan marah, dia akan jadi dendam. Dan tuan-tuan sekalian, simpan dendam lama-lama dia makan dalam. Dia makan dalam. Dia, tuan-tuan sekalian, marah ni bila dia jadi dendam, jantung kita dah tak normal. Teringat je muka orang tu, jantung kita lain macam. Dia jadi nak marah. Sistem imunisasi tubuh, tuan-tuan sekalian, sebab bila jantung kita tak stable, dia akan merembeskan hormon-hormon yang jahat. Dan hormon yang jahat ni sebenarnya ada guna je, iaitu untuk tindakan emergency. Kan bila kita panik, tuan-tuan sekalian, kita takut, kita jadi luar biasa. Tapi kalau asyik panik je, asyik luar biasa saja, itu ada masalah. Lama-lama banyak hormon jahat dalam tubuh kita, dan akhirnya dia akan melemahkan sistem imunisasi tubuh kita. Sebab tu isteri-isteri, perempuan terutamanya, mereka ni suka simpan. Orang lelaki kadang-kadang dia luahkan, orang perempuan dia suka simpan. Bila dia simpan, dia makan dalam. Dia makan dalam. Akhirnya sistem imunisasi dia akan lemah, dan akhirnya dia mudah diserang penyakit maksudnya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, ustaz, kalau macam tu kat mana saya nak luahkan? Nak luahkan, cara terbaik nak luahkan perasaan kita, bangun waktu orang tidur, tengah malam, menangis di hadapan Allah, biar emosi kita mengalir selaju air mata kita. Air mata yang jatuh disambut Allah. Saya pesan, jangan biarkan air mata kita jatuh di hadapan orang. Itu simbol kelemahan. Biar ia jatuh disambut Allah, dan pastinya Allah Ta'ala tak sia-siakan setitik pun air mata kita. Nabi kata air mata yang jatuh kerana takutkan Allah boleh memadamkan lautan api neraka. Sebab itu para ulama, tuan-tuan sekalian, kalau bila mereka menangis, mereka ambil air mata tersebut, disapu di tubuh mereka. Sebab air mata itu bila terkena tubuh, dia tidak disentuh oleh api neraka. Tapi tuan-tuan kena menangis banyak sungguh. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, kita kena rawat. Tapi saya nak beritahu, penyakit rohani ni dia sangat berbeza dengan penyakit fizikal. Tuan-tuan, kalau penyakit fizikal paling teruk kan, naik kudi kat badan, apa semua ruam kat badan. Tuan-tuan tak berani keluar rumah sebab orang nampak. Tapi penyakit rohani, penyakit tak nampak. Dan si pesakit, dia tak rasa dia sakit, malah dia rasa orang lain sakit. Bahaya. Macam mana dia nak pergi rawat? Sebab dia rasa dia sihat. Orang yang duk nasihat dia yang sakit. Susah. Sebab itu tuan-tuan dan sekalian, nikmat yang paling besar bila Allah Ta'ala tunjuk penyakit kita. Penyakit rohani lah, jangan tunjuk penyakit fizikal. Penyakit rohani bukan tunjuk kat orang, tunjuk kat kita bahawasanya, ya Allah, banyaknya aib aku, banyaknya kelemahan aku. Dan pada waktu itu dia tak sempat tengok aib orang lain, sebab dia sibuk memperbaiki keaiban di dirinya. Nabi kata, beruntung orang yang macam ni. Sebab itu bila Allah Ta'ala dia nak bagi kebaikan, bukan dia bagi harta, bukan dia bagi kesenangan, dia bagi apa? Dia buka keaiban-keaiban kita, sehingga kita tak sempat nak sibuk dengan orang lain, kerana kita sibuk memperbaiki aib kita. Saya nak bagi tahu tuan-tuan sekalian, yang memudaratkan kita bukan aib orang. Maka berhentilah sibuk dengan aib orang, dengan kelemahan orang.
dengan dosa orang, sibuk dengan aib diri kita sendiri, melainkan orang tersebut duduk di bawah tanggungjawab kita. You tanggung, you jawab. If you don't tanggung, you don't need to jawab. Tapi kita nak jawab semua, sampai tak sempat nak jawab yang kita tanggung. Itu masalah kita. Hak kita kena jawab, kita tak nak jawab, kita duk jawab yang kita tak tanggung. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi rawatannya iaitu penyakit rohani ni, tuan-tuan sekalian, secara umumnya penyakit dia, rawatannya adalah dengan ilmu. Ignorance is the mother of all problem. Kejahilan adalah ibu segala penyakit. Ubat kepada penyakit rohani, lawan dia. Punca jahil, lawan jahil apa? Lawan jahil iaitu ilmu, iaitu kena cari ilmu. Ustaz, saya banyak masalah Ustaz, kan? Rajin tak pergi duduk dalam majlis ilmu? Saya malas Ustaz. Padan pun. Sebab ubat dia iaitu majlis ilmu. Tapi kalau tak nak duduk dalam majlis ilmu, nak dapat ubat macam mana maksudnya? Dia tak ada jalan lain. Siapa nak dunia, mesti jalan melalui gerbang ilmu. Siapa nak akhirat, mesti dengan gerbang ilmu. Siapa nak kedua-duanya, mesti dengan gerbang ilmu. Yang itu saya tak suka Ustaz. Tak payah masuk. Dua-dua tak payah masuk. Dunia tak payah, akhirat tak payah maksudnya. Sebab dia tak ada pilihan lain. Dia kena masuk gerbang, namanya gerbang ilmu maksudnya. Jadi kalau tak nak cari ilmu, memang payah. Dunia tak dapat, akhirat lagi tak dapat. Dan yang kedua iaitu kita kena, dah ada ilmu, kita kena amalkan. Knowledge, bila kita ada ilmu, dia akan menghasilkan motif kenapa kita perlu buat, dan motif membawa kepada action. Tuan-tuan sekalian, motif plus action, dia jadi motivation maksudnya. Siapa cipta ni Ustaz? Saya pun tak tahu. Siapa cipta? Tapi tuan-tuan sekalian, saya nak bagi tahu, saya baru dapat satu ilmu. Beza antara motivasi dengan disiplin. Motivasi dengan, kita dulu kan ni, kita kena cari motivasi untuk kita berjaya. Tapi tuan-tuan sekalian, motivasi tidak menjamin kejayaan. Yang menjamin kejayaan adalah disiplin. Sebab kita pergi ambil ikut program motivasi, tuan-tuan sekalian, seminggu basi, pergi lagi seminggu basi. Tengok orang mati kan, pergi hantar kubur kan, semangat kembali kepada Allah, pengajaran terbaik, tahan sehari lah. Nak tunggu siapa mati pula, nak dapat motivasi. Tapi disiplin apa? Disiplin ni, tarikh disiplin, kita buat sebab kita perlu buat, walaupun kita tak nak buat. Itu tarikh disiplin. Kita buat sebab kita perlu buat, walaupun kita tak nak buat. Jaya? Jaya. Bila-bila kena buat. Tak nak ke tak nak ke tak nak, kena buat sebab perlu buat. Itu orang yang disiplin, dia berjaya. Bukan motivasi awak ni jadi macam ni, tak ada motivasi Ustaz. Habis. Tapi kalau orang yang disiplin, dia tak kisah, dia mesti buat sebab dia perlu buat. Sebab itu orang yang ada disiplin, dia berjaya, baik dunianya, begitu juga akhiratnya. Baik, ilmu apa yang harus dia cari? Iaitu mengetahui dengan yakin akan bahayanya hasad pada diri dalam urusan keduniaan dan keagamaan. Kita bercakap tentang rawatan penyakit ni, tuan-tuan sekalian, hasad pada diri dan urusan keduniaan dan keagamaan. Ni hasad. Kita bercakap tentang hasad, minta maaf tuan-tuan sekalian. Hasad ni, tuan-tuan sekalian, ada kebaikan tak? Ada dalam urusan harta dan juga urusan ilmu, iaitu dia panggil hasad yang baik. Tapi dalam hal-hal yang lain,
terutamanya urusan keduniaan, kita kena elakkan. Mengetahui dengan yakin akan bahayanya hasad pada diri dalam urusan keduniaan dan keagamaan. Dunia, apa keburukan hasad? Iaitu hidup kita tidak tenang. Hidup kita tidak tenang, tak bahagia. Orang yang hasad ni tuan-tuan sekalian, hidup dia tak tenang dan tak bahagia. Fikiran dia jadi sempit. Dalam kotak fikiran dia ada muka seseorang saja. Kena-kena jiran kita, dia pakai kereta besar, tuan-tuan sekalian, dia duduk sebelah rumah kita, dia pakai kereta besar. Sekali tiap-tiap hari tengok kereta dia, kita sakit jiwa. Hanya dia bukan parking dalam pagar kita pun, dia parking dalam pagar dia, tapi kita tengok kereta dia, kita jadi sakit jiwa, tuan-tuan sekalian. Bila lah kereta dia nak pancit tayar ni, tiba-tiba kereta dia tak balik, aku rasa mampu tengah jalan dah. Tuan-tuan sekalian, dia macam tak ada kerja lain dah. Sedangkan Tuhan bagi kan, bila berjalan, tengok sana, tengok sini, tuan-tuan sekalian, dia duduk nampak kereta tu je. Fikiran jadi sempit, tertekan, stres, tuan-tuan sekalian, terjaga tengah malam sampai terbawa-bawa ke dalam mimpi. Tu dunia. Agama lagi out, agama lagi rosak, tuan-tuan sekalian. Tak masuk syurga orang yang dalam hatinya ada hasad dengki, tuan-tuan sekalian. Ni bukan sesuatu yang disukai Allah, hasad ini. Mengetahui bahawa hasad tidak membahayakan orang yang didengki dalam urusan keduniaan dan urusan agama, malah ia akan mendapat faedah daripadanya. Maksudnya, tuan-tuan sekalian, orang sebelah rumah tu, kita dengki kat dia, dia duk senyum kat kita macam biasa ya. Kita yang senyum tak jadi, tuan-tuan sekalian. Kita yang sakit jiwa, tuan-tuan sekalian. Dia tengok kita awal, jiran kita tu pelik perangai dia tak faham kan, tuan-tuan sekalian. Dia tak ada rasa apa kan. Tidur dia lena, tidur kita tak lena. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, hasad, dengki, marah ni ibarat macam ni. You drink the poison and you expect people to die. Tu nak beritahu. Kita minum racun dengan mengharapkan orang mati. Tuan-tuan, agak-agak siapa mati? Kita yang mati. Maksudnya kita yang mati. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, kita sayang tak diri kita? Sayang lah ustaz. Kalau sayang, jangan hasad dengki. Sebab hasad dengki itu memusnahkan diri sendiri, bukan yang dimusnahkan orang yang kita hasad dengki. Sebab itu Islam mengharamkan ni bukan Islam dengki dengan kita. Sebab Islam tahu benda ini akhirnya memusnahkan diri kita. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kes pertama, kita adalah musuh diri kita. Kita memusnahkan diri kita. Ustaz, mana ada ustaz, saya tak memusnahkan diri saya. Tu kamu duk hasad dengki, kamu tidur tak lena, tidur tak cukup, fikiran kamu terganggu, imunisasi kamu jadi lemah, kamu simpan kemarahan, kamu memusnahkan diri kamu, maksudnya. Jadi kalau kita nak buat kesimpulan, kita sebenarnya adalah musuh kepada diri kita. Ini yang harus kita faham. Dan kes yang kedua, tuan-tuan sekalian, bila kita lemah, pesaing kita akan jadi lebih kuat. Kes yang kedua, kita adalah kawan dan penolong kepada pesaing dan musuh kita. Dia bukan kuat pun, dia bukan kuat hebat pun, tapi dengan sebab kita dah jadi lemah, akhirnya dia jadi lebih kuat. Jadi tuan-tuan dan puan, ni akibat implikasi daripada hasad dan dengki, maksudnya. Sebab itu bersihkan hati kita daripada perasaan yang sebegini. Tanya diri kita. Tapi tuan-tuan sekalian, yang kena hasad ni, tuan-tuan, penyakit yang pertama kena ke iblis. Tapi iblis, tuan-tuan sekalian, dia kalis penyakit. Iblis dia kalis penyakit. Sebab dia minta kat Tuhan supaya dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat.
kita terkena penyakit yang sama, tapi kita tak kalis penyakit. Allah, tuan-tuan sekalian, akhirnya kita memusnahkan diri kita. Iblis pun teruk juga, bukan bahagia tu, tunggu nak kiamat dah, nak kena masuk neraka. Risau juga, tuan-tuan sekalian, tapi alang-alang celup kasam biar sampai ke pangkal lengan, maksudnya kan, tuan-tuan sekalian. Tapi kita ikut juga iblis, tuan-tuan sekalian, terkena penyakit hasad, tuan-tuan sekalian. Tanya diri kita, nak jadi musuh kepada diri kita sendiri? Saya pasti tuan-tuan akan menjawab tidak, negatif. Soalan kedua, nak rosakkan diri sendiri? Saya pasti jawapan juga negatif. Soalan ketiga, nak membantu musuh untuk menyaingi kita? Tak nak. Mana boleh macam tu? Tak nak juga. Nak atau tak nak? Jawapan dia, tak nak. Kalau tak nak, buat apa? Jadi buang hasad. Tinggalkan, bersihkan hati kita daripada hasad dan dengki. Ilmu pula, tadi dari segi apa? Kita tengok dari segi ilmu pula, menentang qada dan qadar Allah. Orang yang hasad ni, tuan-tuan sekalian, orang yang tak percaya kepada qada dan qadar. Dia duk ingat usaha yang menyebabkan seseorang itu berjaya. Kami great sekali satu kampung ustaz, kami great sekali, universiti sama, bidang sama. Tapi kenapa dia dapat lebih kan? Kenapa dia dapat lebih? Sepatutnya sama. Tuan-tuan sekalian, maksudnya apa? Maksudnya dia percaya usaha yang menyebabkan seseorang itu berjaya ataupun tidak. Saya nak beritahu tuan-tuan sekalian, berjaya ataupun tidak bukan kerana usaha. Berjaya ataupun tidak bukan kerana usaha. Berjaya ataupun tidak kerana apa? Kerana Allah. Kalau macam tu ustaz, kalau dah berjaya kerana Allah, tak payah usaha. Itu bangang. Kenapa perlu usaha? Sebab Tuhan suruh. Sunnatullah, nak berjaya kena usaha. Tapi bukan usaha yang menyebabkan kita berjaya. Jangan menuhankan usaha. Tuhan buat sunnatullah apa? Sihat. Kalau sakit, makan ubat. Tapi bukan ubat yang menyembuhkan. Kalau Panadol menyembuhkan, semua orang makan Panadol sembuh lah. Tapi ada yang sembuh, ada yang tak sembuh. Nak bagi tahu, bukan ubat yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah. Lepas tu kenapa kena makan ubat? Sebab Tuhan suruh. Dan jadi ibadah. Usaha ikhtiar jadi ibadah. Berdoa jadi ibadah, tuan-tuan sekalian. Doa dengan takdir, yang mana dulu? Yang mana dulu? Takdir dengan doa, yang mana? Doa dulu. Tu dia. Takdir dulu. Kan, kaya miskin takdir dulu kan. Kita doa kan, bagi kaya kan, tapi ketentuan Allah lepas kita doa ke sebelum kita doa? Maksudnya sebelum kita doa, rezeki kita telah ditetapkan. Jadi ustaz, kalau macam tu kenapa berdoa? Sebab Tuhan suruh doa. Tuhan suruh doa. Kan? Dan doa boleh mengubah takdir. Kan? Ikut suka Allah. Allah Ta'ala nak ubah takdir. Tuan-tuan ada nak ubah takdir tak? Siapa nak ubah takdir? Angkat tangan. Ada? Tak ada? Tak ada pula. Ingatkan ramai nak ubah takdir. Kalau siapa-siapa yang nak ubah takdir, saya nak tanya, tahukah takdir macam mana? Tak tahu ustaz, tu nak ubah apa? Dah tak tahu. Kalau tahu tak apa, tuan-tuan naik kan Sidratul Muntaha, tuan-tuan buka Lauhul Mahfuz, tengok takdir tuan-tuan miskin. Tak apa, minta ubah. Tapi siapa boleh pinit tengok? Tak ada siapa. Jadi
usaha buat yang terbaik. Tapi kalau tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan sakit, takdir sakit, minta ya Allah ubah takdir daripada sakit jadi sihat. Ya. Tapi tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala ni dia maha pengasih, maha penyayang. Dia suruh kita minta ubah takdir. Kat mana? Tuan-tuan duk berdoa tiap-tiap pagi minta ubah takdir. Kat mana? Tak tahu. Sudah. Doa kunut. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Ya Allah, peliharalah aku daripada takdir yang buruk, maksudnya. Kalau ada dalam takdirku takdir yang buruk, minta simpang, minta Tuhan ubah, maksudnya. Minta, Tuhan kata kamu minta, dan pastinya aku maha mendengar, aku memakbulkan doa, maksudnya. Minta lah sekalian. Pada hakikatnya Allah Ta'ala pasti tahu kebaikan untuk diri kita. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, orang yang hasad sebenarnya dia menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan sekalian, jenayah dalam akidah. Orang yang hasad dengki ni dia melakukan jenayah dalam akidah. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebenarnya bila dia hasad dengki, dia sebenarnya berkata kepada Allah, God, you are not fair to me. Kalau tuan-tuan cakap macam tu, macam mana? Tuan-tuan berani tak cakap itu? Oh, kalau bahasa Indonesia fatal. Batai akidah. Kalau tuan-tuan kata, Tuhan, kau tak adil denganku, Tuhan. Oh, batal akidah. Buruk sangka dengan Tuhan. Tapi orang hasad, saya tak cakap macam tu, Ustaz. Saya tak cakap. No, you don't need to say it. Your action speak louder than words. Dia tak cakap batal akidah. Tapi perbuatan kita suaranya lebih nyaring daripada lidah kita. Jaga-jaga tuan-tuan sekalian. Jenayah dalam akidah. Dia menentang Allah. Dia masih seolah-olah Tuhan tak adil, bagi kat dia ni lebih, bagi dia. Saya nak bagi tahu tuan-tuan sekalian, kaya, miskin, sihat, sakit, Allah Ta'ala bagi ikut suka dia. Aku nak bagi dia kaya, aku nak bagi dia miskin, aku nak bagi dia sihat, aku nak bagi dia sakit. Tuan-tuan ada yang tak puas hati tak? Kotlah tak puas hati. Ada nak tanya soalan tak? Tak ada. Bagilah tuan-tuan ni. Kok-koklah tuan-tuan, kan? Allah, ya Allah, macam tak kena je. Mana boleh macam tu? Dia bagi sihat, dia bagi kaya, dia bagi miskin. Kalau tuan-tuan ada rasa nak tanya macam tu, Tuhan jawab. Hampa tak kenal aku. Hampa tak kenal aku. Kalau hampa kenal aku, hampa tak buruk sangka dengan aku. Hampa buruk sangka dengan aku, dan aku menurut sangkaan hampa. Sangkaan buruklah, sangkaan baiklah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, trust Allah, percaya kepada Allah. Yang baik pastinya daripada Allah, yang dhaif daripada kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.